Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kuliah kita pada pagi ini dengan tajuk penampilan sifat rohaniah. Okey, sifat rohaniah. Apa yang dimaksudkan dengan sifat rohaniah ni? Bila rohaniah ni adalah satu benda yang kita tidak nampak, tidak dapat dilihat lah secara rohani. Mungkin dalam kelas kita pun ada seorang yang bernama Rohani lah. Okey, nama-nama yang selalu disebut. Di antaranya iaitu apa lagi? Jariah kan, sedekah jariah. Jariah pun banyak orang sebut. Okey, rohani. Lagi satu apa? Hidayah kan. Orang selalu berdoa kan untuk dapatkan hidayah ni. Siapa ada nama hidayah memang beruntung kan, sebab orang selalu berdoa kan. Yang ni yang kita nak bincangkan hari ni, kita nak bincangkan tentang penampilan sifat rohaniah, sifat dalaman, sifat dalaman. Okey, yang melibatkan di sini iaitu keimanan yang kental kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kita kena beriman kepada Allah Taala lah. Sentiasa meningkatkan diri lah, keimanan. Kita kena seimbang. Walaupun kita seorang guru, jadi kita kena juga seimbang di antara duniawi dengan akhirat lah. Okey. Keimanan ini ialah contohnya kalau di sekolah, saya COVID ni pun ada masalah sikit lah, tapi tak apa, kita anggap COVID tiada. Kalau di sekolah kita perlu solat, contohnya cikgu ni digalakkan solat berjemaah lah. Kita kena tunjuk, kita kena praktis seperti mana yang kita jumpa tadi. Kita kena jadi seorang model, role model kan. Jadi anak murid tengok kita, memanglah walaupun kita tunjuk, tapi bila dia pulang ke sekolah, macam anak-anak kita di asrama kan, bila dia balik rumah je, dia tidur je, macam itulah. Jadi kita just setakat mana yang kita mampu, kita buatlah. Solat berjemaah di surau-surau sekolah dan sebagainya. Kalau lelaki jadi imam kan, jadi imam untuk anak murid kita. Sebab apa? Sebab dia ada yang telah dijanjikan solat berjemaah ni, kita mendapat 27 darjat, ataupun 27 lebih ganda lah, kali ganda. Senang cerita dia, kalau kita solat biasa kita dapat RM1,000. Contohlah, kalau kita solat berjemaah kita dapat 27,000 lah, macam itu. Nak yang mana kan? Kita nak yang mana? Nak yang 1,000 ke nak yang 27,000? Jadi itulah, kita kena sentiasa meningkatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kita walaupun solat itu hanya seketika, tapi dia punya pahala dia, dan itu adalah kewajipan yang kita perlu buat lah. Okey, seterusnya keimanan pada hari akhirat. Kita kena yakin. Sebab kita lihat macam mana kita nak yakin keimanan pada hari akhirat ni. Sebab contohlah, saya bagi contoh. Satu makcik ni ataupun satu pemandu ni, dia memang pandu kereta cukup berhati-hati, tetapi ada satu kereta lain tu mabuk dan sebagainya, datang langgar dia, matilah orang yang tadi. Tapi orang yang mabuk tidak mati, yang matinya orang yang berhati-hati tadi. Jadi macam mana? Adalah itu satu keadilan, kan? Tak adil kan? Contohnya satu pencuri datang rumah kita, dah lah dia nak curi barang kita, akhirnya dia ambil semua barang kita, akhirnya dia bunuh kita kan. Itu pun dah tidak dikira adil lah. Sebab kita tak boleh nak tidak ada keadilan di dunia. Jadi kita perlu ada di akhirat nanti. Itu yang kita ada satu lagi satu lagi mahkamah yang dikatakan sebagai mahkamah Rabbul Jalil. Okey, mahkamah itu tidak siapa pun akan, tidak sedikit pun akan dikatakan palsu lah. Semua akan ternyata, yang betul akan betul, yang salah akan salah. Itulah satu mahkamah yang tepat. Okey. Dan hari pembalasan, ni yang kita risau dalam surah Al-Fatihah kita tu, yang kita baca hari-hari tu, disebut tentang hari pembalasan. Hari pembalasan. Dan juga seluruh para rasul, memang kita risaulah. Sebab kita lihat
daripada kejadian manusia sejak daripada dulu sampai sekarang, mana ada yang hidup kan? Semua pergi mati kan, semua mati kan, tidak ada siapa yang hidup, yang kekal. Tidak ada yang hidup. Jadi mereka pun manusia, kita manusia macam kita confirm akan pergilah. Kan, tidak lama kan, hidup hanya sekejap saja. Contohnya baru ni yang kita dengar yang meninggal tu yang dalam kereta kan, yang baru ni di Sungai Dua tu, Pulau Pinang kat Lebuh Raya, yang mati dalam kereta lemas. Itu ada kaitan dengan keluarga saya jugalah. Mereka adik-beradik lah. Orang Kedah kata adik-beradik tak jauh lah kan. Kenal, memang kenal sangat lah. Mereka tinggal di Jenery Kedah. Itu keluarga asal mereka di Jenery Kedah. Sek Kedah. Okay, yang bapaknya tu pun saya kenal. Memang datang kampung saya dan sebagainya kan. Memang sedih lah. Anak mereka meninggal muda kan. Tengok dia orang dah pergi muda. Di manakah keadilannya kan. Yang lain tu masih lagi terus bekerja. Dia pun baru nak bekerja, nak jadi nurse dan sebagainya. Tapi dah meninggal di waktu muda kan. Umur 19 tahun dah mati. Disebabkan lemas keracunan gas. Gas di dalam kereta kan. Itulah kalau saya nak nasihatkan kepada pelajar lah. Kalau nak tidur dalam kereta, pastikan buka sedikit cermin lah. Jangan tertutup lah. Kalau you lihat enjin yang sedang berpusing, rasa kamu tidak akan sanggup melihat parking di tengah highway tu dan tidur di dalamnya. Sebab apa? Sebab enjin sedang panas. Bila dia panas, dia tidak dapat nak bergerak, angin tak bergerak, akan menghasilkan satu haba yang kuat lah. Saya tak berani lah. Cubalah awak buka enjin yang sedang berjalan tu, kan, panas. Kalau tak bergerak lagi dia panas. Okay. Ini yang dikatakan sebagai sifat kerohanian, keimanan yang kental, keimanan pada hari akhirat dan juga pembalasan, dan juga seluruh para rasul. Sifat-sifat keimanan yang asas yang lain. Kita tengoklah sifat yang keimanan yang lain. Okay, sifat-sifat yang akhlak. Sentiasa bercakap benar dan jujur. Yang ni yang susahnya kan. Yang ni yang susahnya. Kalau kita pergi Langkawi contohnya kan. Walaupun kita sehebat mana pun, pergi Langkawi, bila balik daripada Langkawi, custom tanya ada beli apa-apa tak? Tak beli yang ni je cik. Kita ada beli batik tu, baju kain semua ada dalam tu. Tapi kita yang ni je. Tak beli apa pun, yang ni je. Itu di manalah kejujuran kita kan. Itulah. Cakap je lah, ni saya beli 5 lai, 6 lai batik dan sebagainya. Kita kena cakap jujur, benar dan sebagainya. Jangan menipu lah. Kalau kita cakap benar, kita akan selamat lah. Dan jujur, yang ni yang pentingnya. Kalau kita janji pukul 4, sharp pukul 4 boleh sampai lah. Kan? Jujur ni, jujur dan amanah. Jujur dengan tipu dan sebagainya. Jujur, amanah yang telah diberikan. Okey. Menepati janji yang saya katakan tadi, janji pukul 4 lah. Kena sharp tepat. Saya suka kalau student nak datang jumpa saya bagi masa cepat, sebab kita ada masa lain untuk orang lain pula kan. Itu yang penting. Amanah, kena amanah lah. Jangan pecah amanah kan. Amanah, jangan pecahkan amanah. Itu ikhlas dalam perkataan dan perbuatan. Jangan cakap benda-benda yang kurang enak dan sebagainya, dan juga perbuatan. Saya sendiri pun tidak lepas daripada benda-benda begini. Cuma kita dapat sama-sama lah memperbaiki diri kita dalam perkataan dan juga perbuatan ini. Dan seterusnya ada penampilan sebegini akan menjadikan guru sentiasa merendah diri. Kita rendah diri lah. Alah, betul lah, semalam saya ada jumpa guru besar kan, pengetua sekolah. Dia kata, alah, saya dulu bukan pandai pun. Bila saya balik kampung, kata, alah, Han pun jadi pengetua. Dulu nampak bukan pandai pun, tapi jadi pengetua.
macam mana kan. Jadi tak apa. Saya pun masih lagi sekolah lama, saya pun masih kontak saya. Alah, saya kata saya bukan hebat pun, sekolah biasa saja kan. Tapi itulah rezeki Tuhan kan. Rezeki Tuhan dia tidak menghalang. Kita tengok dia akan doa kita yang sebelum ni kita bagi doa, dia akan dapat lah. Macam mana itu, kamu kena berdoa lah sungguh-sungguh lah untuk dapat cita-cita. Dan bila kamu dapat je posting, itu adalah satu permulaan yang sangat baik, yang dikatakan sebagai rezeki lah untuk dapat. Bila dapat je jawatan tu, kamu akan senang sampai pencin lah. Okey. Guru sentiasa penampilan sebegini menjadikan guru sentiasa merendah diri, sabar. Ni sabar kita dah bincangkan tadi, sabar, tabah dan cekal. Tabah dan cekal, pemaaf, maafkanlah. Saya dah maaf kamu sejak dari dulu lagi. Saya tidak ada sedikit pun perasaan. Kan? Tapi saya itulah, saya jangan memarahkan student. Saya jangan marah. Kalau saya marah di sini itulah, saya akan ingat sampai bila-bila. Tapi tak tahulah kan, tu yang saya jarang marah student lah. Saya akan ingat. Itu tak tahulah, mungkin baik ataupun tidak kan. Dan toleransi serta sentiasa menyayangi murid. Kita kena sayang murid kita lah. Kalau tidak ada murid, contohnya macam COVID sekarang ni, baru ni saya pergi sekolah. Pergi sekolah jumpa pengetua. Dia kata, kalau kami pening sekarang ni, tidak ada aktiviti, dia kata. Ni especially untuk guru-guru sukan. Sukan tak boleh nak jalan. Aktiviti senaman, exercise semua tak berjalan. Guru pening. Kalau guru komputer, ICT, dia boleh juga buat kelas online dan sebagainya. Ni guru sukan, aktiviti padang, macam mana kan? Dia tak boleh nak dijalankan. Jadi dia orang pening dekat sekolah. Pertama, guru-guru yang pegang pos, pegang jawatan sekolah, pengetua, kena pergi sekolah juga. Timbalan pengetua, PKM, PK akademik dan sebagainya kan. PK ada banyak PK. Sekolah ni PK1, PK2, PK3 kan. Jadi orang ni kena datang PK Core kan, kena pergi sekolah. Walaupun sebab ada allowance, kadang-kadang mereka ada allowance, kena pergilah. Kan. Itu yang okey. Dan apa lagi? Sentiasa menyayangi murid dan mementingkan orang lain. Ni yang penting, mementingkan orang lain lah. Okey. Dan pemurah. Selalu kena banyaklah bagi duit lah kan, sedekah dan sebagainya. Itu yang pentingnya. Kita kena yakin, kena yakin bahawa apa yang ada pada yang kita tu adalah sebahagiannya adalah milik orang lain. Itu yang memang kena yakin. Okey, dan seterusnya lah sifat-sifat mental, iaitu kena cergas. Macam mana nak cergas? Kita kena buat exercise. Okey. Cergas di sini, yang dikatakan di sini ialah kepintaran teori, amali, sosial, dan seterusnya, itu menguasai mata pelajaran yang diajar. Bila kita dah mental kita okey, apa yang diajar itu akan senang diperolehi lah. Dan luas pengetahuan am, kena tahu lah. Ibu negeri Kedah apa dia kena tahu, kena tahu juga rukun negara dan sebagainya. Bila ditanya, dia nanti interview nanti dia tanya rukun negara, dah tahu dah. Tak tahu nak jawab kan. Ada sekali dulu pensyarah, pengambilan pensyarah politeknik, ditanya rukun negara tak boleh jawab, dia terus tak ambil. Itulah rugilah. Sikit sanyak je dia tak ambil dah. Saya kata tanya rukun negara tak tahu, saya tak ambil lah. Itu panel-panel. Saya pernah jadi panel untuk pengambilan pensyarah politeknik dan sebagainya. Jadi saya banyak sokong lah. Sekarang saya kan jadi sokong. Okey. Cenderung kepada pelbagai bidang, cenderung kepada dan memahami keperluan murid. Yang terakhir iaitu fasih, fasih pitah dalam penyampaian pengajaran. Betul kan ni? Fasih dan pitah. Tak tahu lah apa benda pitah ni, tak tahu. Fasih dalam menyampaikan pengajaran. Maksudnya, you punya ada ilmu lah dalam bidang yang kamu ajar. Kena ada ilmu fasih dan sebagainya lah untuk penyampaian pengajaran. Okey, jadi itu sajalah
Tiga slot yang saya bagi untuk kuliah pada kali ini. Jadi saya akan bagi ini sajalah untuk kamu. Itu saja. Terima kasih.